Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita kebijaksanaan, keupayaan untuk memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, dan menjadikan ia panduan dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-96 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Yang bermaksud, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati dari laut sebagai bekalan bagi kamu untuk dinikmati kelazatannya, dan juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Tetapi diharamkan atas kamu memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dihimpunkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita apakah yang Allah halalkan bagi seseorang yang berihram dan apa yang Allah haramkan ke atasnya yang berkaitan dengan as-sayd, iaitu perburuan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, hinggalah ke akhir ayat. Ini maksudkan dengan saydul bahri di sini ialah memburu ataupun mencari binatang-binatang yang tinggal di dalam laut atau di dalam air. Dan al-bahri di sini bermaksud semua tempat yang ataupun semua kawasan berair, sama ada airnya tawar ataupun air masin, sama ada sungai maupun laut, kolam dan sebagainya. Dimaksudkan dengan as-sayd di sini ialah al-istiyad, iaitu perbuatan mencari ikan atau perbuatan mencari binatang dalam laut, ataupun as-sayd juga merujuk kepada hasil tangkapan perburuan itu sendiri. Adapun perkataan wa ta'amuhu membawa maksud apa yang dimakan daripada hasil tangkapan itu. Antara yang kita boleh perhatikan di dalam ayat ini ialah bagaimana Allah menggunakan kalimah sayd dan juga ta'am. Sayd merupakan perbuatan mencari atau menangkap atau berburu, sedangkan ta'am itu membawa maksud memakan. Maka ia membawa maksud ialah apa juga yang menjadi usaha dalam mendapatkan manfaat melalui perbuatan mencari atau menangkap ikan atau menangkap hasil laut itu. Kemudian disebutkan selepas itu sesuatu yang kembali kepada sayd itu, iaitu wa ta'amuhu, membawa maksud perbuatan ataupun tujuan
perburuan tersebut atau penangkapan tersebut, iaitu untuk menjadi sumber makanan. Dan ini merupakan termasuk dalam bab menzahirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi asas kepada kehidupan manusia, iaitu sumber makanan. Kerana memburu ataupun menangkap ataupun menjadi nelayan di laut itu mungkin sahaja untuk manfaat-manfaat yang lain selain daripada untuk memakan hasil sumber laut itu, seperti mengambil manfaat daripada minyak, daripada minyak beberapa jenis ikan contohnya. Maka hal ini bermaksud dihalalkan bagi kamu untuk menangkap haiwan-haiwan di laut atau di dalam air, seperti mana dihalalkan bagi kamu juga untuk memakan apa yang kamu tangkap itu. Dan ada juga dikatakan, contohnya seperti ikan paus, dikatakan muntah ikan paus itu boleh dijadikan atau diambil manfaat untuk dibuat minyak wangi dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalimah mata'an lakum, mata'an membawa maksud sesuatu yang memberi manfaat, yang mendatangkan atau layak untuk dijadikan bekal dalam perjalanan. Manakala kalimah sayyarah merujuk kepada kaum yang bermusafir, membawa maksud Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan bagi kamu, wahai orang-orang yang berihram, untuk menangkap haiwan di laut, seperti mana Allah menghalalkan bagi kamu juga untuk memakan apa yang kamu tangkap itu atau hasil tangkapan kamu itu, bertujuan untuk kamu mengambil manfaat daripadanya dalam keadaan kamu berada tetap di suatu tempat ataupun dalam keadaan kamu bermusafir. Maka kamu akan dapat menikmati nikmat-nikmat tersebut dalam keadaan, dalam kedua-dua atau dalam kesemua keadaan. Yang demikian menuntut kamu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan lagi nikmatnya kepada kamu. Jumhur ulama mengambil dalil daripada ayat yang kita sedang bicarakan ini, menunjukkan bahawa halalnya haiwan-haiwan di laut walaupun telah mati, seperti ikan dan sebagainya. Dan berdasarkan hadis daripada Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW menghantar suatu utusan dalam kalangan sahabat pergi ke tepi pantai ataupun melalui perjalanan laut. Maka Nabi SAW melantik Abu Ubaidah sebagai ketua, dan bilangan mereka ketika itu seramai 300 orang. Dan aku, kata Jabir, salah seorang daripada mereka. Lalu kami keluar sehingga kami berada di pertengahan jalan dan telah habislah segala bekalan kami. Kemudian kami pergi ke laut ataupun berada di lautan, dan kami bertemu dengan satu ikan atau seekor ikan yang sangat besar. Lalu kami makan daripada ikan itu selama 18 hari ataupun 18 malam. Apabila kami sampai atau kembali ke Madinah, kami didatangi oleh Rasulullah SAW dan kami pun menceritakan tentang hal itu. Lalu baginda bersabda, huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum, ia adalah rezeki yang Allah keluarkan buat kamu. Adakah masih ada dagingnya atau daging ikan itu, lalu kamu boleh memberi kami makan? Maka berkata Jabir, lalu kami hantar sebahagian daripada ikan tersebut kepada Rasulullah SAW dan baginda memakannya. Muslimin muslimin dirahmati Allah, seterusnya Allah berfirman, wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan ke atas kamu berburu ataupun buruan di daratan selagi kamu dalam keadaan berihram. Sesetengah fuqaha berpandangan bahawa pengharaman ini merujuk kepada perbuatan berburu itu berburu binatang di daratan. Maka berdasarkan pandangan ini,
Maka ayat ini atau frasa ini merupakan dalil untuk menunjukkan pengharaman perbuatan berburu itu sahaja. Adapun memakan daripada hasil buruan itu, maka ia adalah halal untuk dimakan. Sementara sebahagian lagi dalam kalangan ulama menyatakan bahawa pengharaman dimaksudkan di sini adalah merujuk kepada hasil buruan itu sendiri. Maka ia membawa maksud atau mengandungi pengharaman segala bentuk manfaat yang diperolehi daripada perbuatan berburu itu, dan ia tidak boleh dikeluarkan hukum haram itu melainkan dengan dalil. Atau perburuan itu dimaksudkan dengan hasil buruan semata-mata, bahawa tidak harus atau menunjukkan tidak harus bagi orang yang berihram menerima hasil perburuan yang diberikan kepadanya. Tidak juga harus baginya membelinya maupun mencarinya dengan apa jua keadaan. Ulama juga berbeza pandangan tentang hukum berkenaan dengan memakan hasil daripada buruan itu, iaitu oleh orang yang berihram. Maka orang yang berihram itu boleh makan daripada hasil buruan. Maka berkata Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahawa tidak menjadi masalah untuk orang yang sedang berihram memakan hasil buruan selagi bukan dia yang memburunya atau bukan diburu untuk diberikan kepadanya. Berdasarkan hadis daripada Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sungguhnya buruan pada binatang darat itu halal bagi kamu, halal untuk kamu makan. Maksudnya selagi bukan kamu yang memburunya atau bukan diburu untuk diberikan kepada kamu. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan bahawa memakan hasil buruan itu bagi orang yang berihram hukumnya harus pada setiap keadaan, sama ada dia sendiri yang berburu ataupun orang lain yang berburu untuknya. Dan kemudian Allah Ta'ala menangguhkan ayat yang mulia ini dengan seruan agar orang-orang yang beriman takut kepada Allah dan memperingatkan mereka tentang Yaumul Mahsyar, yang mana Allah berfirman, wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam setiap keadaan kamu, dan hendaklah kamu melaksanakan apa sahaja perintah Allah. Hendaklah kamu berada di atas ketetapan atau di dalam ketetapan Allah, dan jangan kamu melampaui batas. Dan ketahuilah kamu bahawa tempat perhimpunan bagi kamu ialah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, dan Allah akan membalas kamu berdasarkan amal ibadah kamu yang kamu kerjakan di dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dapat lihat ayat-ayat yang mulia ini menceritakan kepada kita tentang apakah yang dihalalkan bagi orang yang berihram untuk menangkap hasil tangkapan ataupun binatang haiwan di lautan atau dalam air sebagai suatu kelebihan dan limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, kerana keadaan lautan itu jauh daripada Makkah itu sendiri. Dan orang yang berihram mungkin sahaja berihram daripada tempat yang ada ataupun yang terpaksa melalui lautan. Maka jika diharamkan mereka untuk memakan hasil lautan atau menangkap ikan, maka pasti akan membawa kepada kesusahan kepada mereka dan menghalang mereka untuk datang mengerjakan ibadah di tanah suci. Sementara hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tadi hikmah Allah tidak mengharamkan untuk orang yang berihram menangkap ikan, manakala hikmah Allah mengharamkan orang yang berihram untuk berburu binatang-binatang daratan, di antaranya ialah kerana Baitullahil Haram adalah suatu tempat yang terletak di lembah yang tidak ada pokok, dan penduduknya bergantung kepada makanannya atau sumber tenaganya daripada binatang-binatang yang diburu.
sekiranya diharuskan atau dihalalkan untuk berburu binatang-binatang ini kepada orang-orang yang berihram atau orang yang mengerjakan umrah atau haji yang datang daripada segenap ceruk rantau, maka pastilah akan menyebabkan binatang atau haiwan-haiwan itu akan berkurangan dan akan menjejaskan sumber makanan bagi penduduk Kota Mekah itu sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.